Syur bagi kadar gaji minimum bakal dibentangkan kepada MPN 18 November ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Hari kedua penggulungan perbahasan peringkat dasar Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022. Isu penetapan gaji minima dibawa ke perhatian Dewan. Jawatankuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara JTPGN telah selesai menjalankan kajian impak dan kajian semula Perintah Gaji Minimum PGM 2020. Justru JTPGN akan membentangkan hasil kajian serta akan membuat syur tentang kadar dan liputan gaji minimum kepada Majlis Perundingan Gaji Negara pada 18 November ini. Kementerian mengambil maklum cadangan kadar gaji minimum baru ditetapkan kepada 1,500 sebulan seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Muar dan Yang Berhormat Bahan. Berhubung perkara ini, peningkatan gaji minimum sewajarnya dilaksanakan secara berperingkat agar tidak memberi tekanan dan membebankan majikan serta menjejaskan operasi syarikat, terutama industri mikro kecil dan sederhana. Selain boleh mendedahkan pekerja kepada risiko kehilangan peluang pekerjaan. Mengikut Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732, Perintah Gaji Minimum hendaklah dikaji semula sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 2 tahun. PGM 2020 berkuat kuasa pada 1 Februari 2020 dan kajian semula perlu dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh kuat kuasa perintah tersebut. Berhubung pengambilan pekerja domestik Indonesia masuk ke negara ini, Kementerian Sumber Manusia mencadangkan agar satu kaedah baru diperkenal dan mendapat persetujuan antara Malaysia Indonesia. Ia perlu dimuktamadkan sebelum memorandum persefahaman MOU mengenai pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia dimeterai. Datuk Seri M. Saravanan mengumumkan beliau akan membuat lawatan ke Indonesia 8 Disember ini bagi memuktamadkan MOU berkenaan. Tetapi saya telah menghadapi sedikit kekangan dengan memorandum daripada pihak Indonesia di mana kerajaan Indonesia telah mencadangkan one mate one task. Berarti apabila kita bawa masuk pekerja asing, khususnya untuk pekerja domestik, one mate one task berarti kalau dia cuci kain je, kerja lain dia akan buat. Saya telah cadangkan counter offer kepada pihak Indonesia supaya kalau kikut dengan prosedur one mate one task, mungkin setiap rumah di Malaysia kena ada 5 atau 6 mate. Maka saya telah cadangkan kepada kerajaan, Menteri Sumber Manusia Indonesia Yang Berhormat, Tuan Yang Pertua, supaya kita boleh mengambil satu kaedah baru di mana sekiranya ahli keluarga kurang daripada 8 orang, dia boleh ambil 1 mate. Sekiranya ahli keluarga lebih daripada 8 orang, mungkin 2 mate. Jelasnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut membincangkan isu ini dalam sesi lawatannya ke Indonesia baru-baru ini. Kelulusan akhir bagi cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP hanya akan dipertimbangkan apabila kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Negara NASP telah disiapkan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Vika Siong berkata, semua syarat yang ditetapkan agensi kerajaan seperti yang dinyatakan dalam laporan teknikal. Ia merangkumi laporan penilaian impak alam sekeliling EIA, laporan penilaian impak sosial SIA dan laporan penilaian impak trafik TIA perlu turut dipatuhi. Katanya, ia bagi memastikan cadangan pembinaan lapangan terbang itu benar-benar berdaya maju, mapan dan memenuhi keperluan teknikal yang ditetapkan pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Setakat ini,
Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN dalam mesyuaratnya pada 27 Oktober tahun lalu hanya memberikan kelulusan prinsip terhadap cadangan projek pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulit. Kelulusan prinsip ini adalah tertakluk kepada permohonan mendapatkan pertimbangan daripada Kementerian Pengangkutan dan beberapa agensi kerajaan yang lain. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan bajet 2022 bagi kementeriannya. Pembinaan KXP juga katanya tertakluk kepada potensi penumpang dan muatan kargo yang akan dijana bagi meyakinkan semua pihak. Jika kedua-dua aspek ini datang daripada kumpulan yang sama, ia akan mewujudkan saingan tidak baik dengan lapangan terbang berhampiran. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Vikas yang turut menyentuh mengenai pengambilalihan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang oleh entiti swasta. Menurutnya, kerajaan tidak merancang untuk meluluskan pengambilan atau penjualan mana-mana bahagian lapangan terbang Subang kepada sebarang entiti perniagaan swasta. Hak dan pengoperasian lapangan terbang Subang kekal seperti mana yang diperuntukkan di bawah perjanjian pajakan yang diberikan kepada Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk mengendali, mengurus dan menyenggara termasuk menetap, mengguna dan mengawal lapangan terbang Subang sehingga tahun 2034 iaitu melalui Operating Agreement dan 2067 melalui Lease Agreement. MAHB bertanggungjawab untuk mengembangkan lapangan terbang Subang sebagai hub aeroangkasa antarabangsa seperti mana yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 2 Mac 2005. Lokasi dan keberadaan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo tidak dapat dikenal pasti. Perkara itu diakui Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Namun, kementeriannya komited untuk mengesan lokasi sebenar ahli perniagaan itu untuk dibawa balik bagi menghadapi siasatan. Jelasnya, Amerika Syarikat dan Singapura yang telah menfailkan kes mahkamah terhadap Jolo juga gagal mengesan lokasi beliau. Selain Malaysia, Singapura juga telah menfailkan pertuduhan terhadap Jolo pada 2016 dan telah memperoleh notis merah daripada Interpol pada tahun yang sama. Berhubung dakwaan isu kartel dalam Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Seri Hamzah mengumumkan siasatan dalaman telah dilaksanakan dan mendapati perkara itu tidak wujud. Namun, perkara berkenaan akan dibawa ke Suruhanjaya Integriti Agensi Perkuasaan siap bagi memastikan ketelusan siasatan yang telah dilaksanakan. Berhubung isu pembelian pangkat pula, Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard telah melaksanakan siasatan dari sudut tata tertib. Hasil siasatan mendapati isu itu tidak pernah timbul. Jelas Datuk Seri Hamzah, semua urusan kenaikan pangkat dibuat menerusi prosedur yang betul. Beliau turut menegaskan semua isu yang dibangkitkan oleh mana-mana pihak akan diberikan penelitian yang sewajarnya berdasarkan laporan yang dibuat pengadu. Sekiranya ada laporan dibuat tanpa buktian pengadu, ianya tidak akan dilayan kerana terdapatnya unsur-unsur berbentuk fitnah. Cadangan bagi menubuhkan bahagian khusus sekuriti makanan di peringkat kementerian telah dipanjangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Langkah berkenaan diambil Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan jaminan sekuriti makanan negara. Pada masa yang sama, MAFI juga akan melaksanakan kajian penyediaan blueprint sekuriti makanan negara di mana salah satu skop kajian adalah menilai keberkesanan penubuhan satu entiti khusus untuk rangka memantau dan melaksanakan mandat berkaitan sekuriti makanan negara secara menyeluruh di bawah rolling plan kedua Rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2022. Penyediaan blueprint atau rangka tindakan berkenaan akan menggariskan cadangan dan strategi bagi memperkukuh tahap sekuriti makanan negara. Rangka tindakan itu akan dilaksanakan bagi tempoh bermula 2026 hingga 2030. Buat masa ini, satu jawatan kuasa dasar sekuriti makanan peringkat negeri telah ditubuhkan. Menerusinya, usaha memperkukuh sekuriti bekalan makanan negara dapat terus dipergiat.
Malah, ia akan menjadi pemangkin kepada pengurusan sumber lebih cekap dan mampan. Jawatankuasa ini juga akan mewujudkan kerjasama strategik dengan kerajaan negeri dalam meningkatkan daya tahan sistem makanan negara. Ia bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan yang cukup, selamat, bernutrisi dan mampu beli secara berterusan kepada rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan menggerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga serta 2,200 pegawai penguatkuasa di peringkat pemborong dan peruncit di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia bagi memastikan gangguan di dalam rantaian bekalan makanan negara tidak berlaku selain memastikan keberadaan makanan pada paras yang mencukupi. KPDN HP akan terus komited untuk memastikan supaya tiada berlakunya gangguan di dalam rantaian bekalan makanan dan memastikan keberadaan makanan pada paras yang mencukupi. Pemeriksaan dan pemantauan menyeluruh lebih 1,000 pegawai pemantau harga serta 2,200 pegawai penguatkuasa di peringkat pemborong dan peruncit akan terus digerakkan supaya tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan bajet 2022 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Seri Alexander berkata kenaikan harga makanan global berlaku dan dirasai di seluruh dunia dan kenaikan itu bersifat luar kawalan. Antara faktor yang menyebabkan kenaikan harga ialah gangguan rantai bekalan, kenaikan kos penghantaran, faktor tukaran wang asing dan cuaca. Seluas 5,350,000 hektar atau 91.23% kawasan tanaman sawit di negara ini telah berjaya dipersijilkan dengan pensijilan minyak sawit mampan MSPO setakat 31 Oktober lalu. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamarudin berkata ia melibatkan kawasan tanaman sawit milik pekebun kecil persendirian, pekebun kecil tersusun dan ladang sawit. Yang balance ni adalah kawasan-kawasan yang tidak mempunyai geran tanah yang legal dan juga menanam di kawasan-kawasan yang tidak diluluskan. Jadi yang ini kementerian akan cuba untuk menyelesaikan kerana kita faham pekebun kecil ini telah menanam sawit di kawasan itu selama berpuluh-puluh tahun dan kami cuba untuk somehow memutihkannya untuk membolehkan mereka mendapat MSPO. Dan juga RSPO. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan bajet 2022 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini. Katanya, bagi pensijilan rundingan meja bulat minyak sawit mampan RSPO sehingga 31 Oktober lalu, seluas 1,228,000 hektar atau 20.95% kawasan tanaman sawit telah berjaya dipersijilkan. Baik, kerajaan sedang membuat kajian untuk meminda perundangan berkaitan pemberi maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar menyatakan hasil kajian dan paramita bagi cadangan penambahbaikan Akta 711 dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri pada bulan depan. Setakat ini, kerajaan sedang membuat kajian untuk pindaan tersebut termasuk mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak pemegang taruh. Ini termasuk Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah. Satu jawatankuasa kerja telah ditubuh bagi menilai, mengkaji serta menetapkan paramita berdasarkan cadangan pindaan penambahbaikan yang telah diterima bagi pihak berkepentingan. Ahli-ahli jawatankuasa terdiri daripada pihak agensi penguatkuasa, agensi jabatan di negeri-negeri, syarikat-syarikat swasta, JLC, CSO dan NGO. Tujuan
7 isu yang berkaitan dengan Akta 711 telah dikenal pasti untuk diberi keutamaan dalam proses penambahbaikan akta tersebut. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut mengakui terdapat kelemahan dalam sistem perundangan yang diperkenal sebelum ini mengikut garis panduan yang diberi Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu memerangi rasuah. Justru sebarang cadangan dan maklum balas dialu-alukan daripada pelbagai pihak berhubung Akta 711 bagi penambahbaikan sekaligus mengekang kes salah laku dan rasuah. Penjelasan itu bagi menjawab soalan asal Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti kita dengar tadi, pekebun getah. Kerajaan pada 15 Januari lalu telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Kesatuan Eropah EU serta negara-negara anggotanya iaitu Perancis dan Lithuania melalui mekanisme penyelesaian pertikaian atau Dispute Settlement Mechanism DSM di bawah Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa WTO berikutan tindakan boikot Soviet negara. Proses tindakan undang-undang ini akan mengambil tempoh yang panjang iaitu sekurang-kurangnya 1.5 tahun atau lebih bergantung kepada kerumitan sesuatu kes. Jelas Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin, tindakan tersebut melibatkan pelbagai peringkat serta proses termasuk penyediaan dokumen hujahan, penyerahan dan penelitian dokumen oleh panel pendengar kes. Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap EU pada 1 Julai 2020 dan pada pada 15 Januari 2021 Malaysia telah memfailkan tindakan undang-undang di bawah Dispute Settlement Mechanism di bawah WTO. Nombor kes kita adalah Dispute Settlement 600. Dan lanjutan dari itu, satu konsultasi telah diadakan di antara Malaysia dan EU pada 17 Mac 2021. Dan ini tidak dapat apa-apa persetujuan dan insya-Allah ini akan dilanjutkan pendengaran ini pada hujung Januari tahun 2022. Sehingga kini tiada sekatan lain yang dikenakan oleh EU terhadap penggunaan minyak sawit. Bagaimanapun, kempen anti minyak sawit secara berterusan di EU memberi kesan dan persepsi negatif terutama dalam kalangan pengguna. Justru kerajaan akan terus memantau sebarang perkembangan terkini bagi perundangan atau peraturan lain yang sedang digubal oleh pihak EU yang dilihat akan memberi kesan kepada industri sawit negara. Datuk Zuraida menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Seri Hassan Harifin. Program transformasi perusahaan getah nasional target bakal dilancarkan bulan depan. Inisiatif itu bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah di seluruh negara sekaligus memupuk nilai daya saing dan kemampanan sektor pertengahan industri getah. Target akan menyatukan golongan belia terdiri daripada pekebun kecil, peniaga, usahawan dan koperasi kecil getah untuk membentuk sebuah konsortium atau koperasi lebih besar. Koperasi ini akan memproses getah skrap dikeluarkan pekebun kecil kepada getah krip yang lebih bernilai tambah. Dengan ada pendapatan yang lebih tinggi ini, anak muda akan lebih tertarik untuk bekerja dengan teknologi yang baru, dengan labor time yang kurang dan juga dengan adanya pendapatan yang lebih dari segi transformation daripada kablam kepada krip. Jadi ini akan menarik perhatian mereka. Jadi projek tersebut akan dilaksana dengan sasaran 200 pekebun kecil getah bagi setiap koperasi yang layak. Datuk Zuraida menjawab pertanyaan Wakil Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Akhir sekali, saya nak tanya, apakah usaha kerajaan untuk memastikan kerajaan memperkukuh kerjasama strategik dengan negara pengeluar utama komoditi seperti getah dan minyak sawit melalui platform antarabangsa. Kerjasama tersebut membolehkan perancangan dan pelaksanaan pelbagai aktiviti untuk memperkukuh harga serta memantapkan amalan persekitaran mampan, pengurusan bekalan, aktiviti promosi dan pembangunan industri komoditi dari sektor hiliran hingga kehuluan. Dengan adanya gabungan strategik dengan negara-negara yang pengeluar palm oil ini, ianya akan dapat menstabilkan harga sawit dan juga mengukuhkan lagi
kawalan atau control of palm oil market di kalangan pengeluar-pengeluar di bahagian huluan, di huluan crude palm oil. So jadi ini antara perkara-perkara yang kita laksanakan, dan kita juga untuk rubber kita ada International Tripartite Rubber Council, dan juga untuk paper kita ada International Paper Community. Ini semua adalah langkah-langkah untuk agar Malaysia dapat bersama-sama dengan negara lain memastikan bahawa harga pasaran komoditi kita dapat terkawal. Bagi menstabilkan harga komoditi negara, pihak kerajaan juga akan meningkatkan permintaan melalui pengukuhan pasaran sedia ada dan penerokaan pasaran baru seperti ke benua Afrika, Asia Barat dan benua Amerika. Selain itu, meningkatkan akses pasaran melalui perundingan perjanjian perdagangan bebas dua hala dan perundingan pelbagai hala atau serantau. Datuk Zuraida menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Baik, turut dibangkitkan isu kenaikan harga baja dan racun. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menubuhkan jawatankuasa bersama berkenaan isu kenaikan harga baja dan racun. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, penubuhan jawatankuasa itu sebagai usaha bersepadu untuk meneliti cadangan tindakan dan kaedah penyelesaian serta langkah-langkah lain dalam membantu petani dan pengusaha kecil yang berhadapan dengan isu tersebut. Untuk berlumaan yang berhormat, beberapa cadangan penyelesaian telah diangkat oleh MAFI dan KPDN HEP secara bersama untuk pertimbangan Jemaah Menteri pada 12 November 2021 dan akan dimuktamadkan dengan memberi penekanan supaya kesan pelaksanaan mana-mana inisiatif, intervensi dan program kelak dapat diresai oleh rakyat secara berpanjangan. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan untuk menangani isu ini termasuklah melalui pelaksanaan subsidi atau insentif secara bersasar kepada golongan petani yang terkesan. Tambah beliau, kenaikan harga baja dan racun berpunca daripada bekalan yang berkurangan di pasaran di sebalik permintaan yang berterusan daripada petani. Selain itu, perubahan polisi negara pengeksport, kenaikan kos bahan mentah, gangguan logistik serta spekulasi pasaran turut mempengaruhi harga bekalan. Datuk Seri Dr. Ronald Kendi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris. Kerajaan sentiasa melaksanakan langkah yang bersesuaian bagi memastikan sekuriti tenaga negara sentiasa terjamin. Inisiatif itu dilakukan melalui unit perancang ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta agensi seperti Petronas, Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Edin Shazli Sid menyatakan antara usaha yang sedang diambil oleh kerajaan adalah melalui Penggubalan Dasar Tenaga Negara 2021-2040 dan Pelan Hala Tuju Gas Asli 2021-2040. Alhamdulillah, negara kita berada dalam keadaan yang baik kerana sumber penjanaan elektrik negara telah berjaya dipelbagaikan, iaitu 47% sarang batu, 41% gas asli dan 12% tenaga boleh baru termasuk hidro. Tambahnya, Malaysia tidak mengalami masalah berkaitan bekalan tenaga ini seperti yang berlaku di negara luar seperti Eropah, China dan India. Sejak 2019 hingga September lalu, 10,138 permohonan diterima untuk menyewa unit perumahan awam PA dan projek perumahan rakyat PPR di sekitar ibu negara. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, 1,654 permohonan telah diluluskan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Daripada jumlah itu, 686 pemohon telah ditawarkan unit PA dan PPR, manakala 968 pemohon lagi masih menunggu tawaran unit kediaman. Terdapat beberapa faktor kenapa unit-unit kosong masih belum dapat diserahkan kepada 968 pemohon yang tersebut. Pertamanya ialah masih lagi terdapat unit-unit yang sedang dibaik pulih, yang mana unit-unit yang telah diambil semula
oleh DBKL daripada penyewa yang sudah tidak mempunyai kelayakan, maka sekarang ini DBKL dalam proses untuk melakukan baik pulih. Yang keduanya, wujud penyewa yang telah melepasi kadar kelayakan bagi menduduki unit-unit ini tetapi masih lagi enggan keluar daripada unit yang telah diarahkan keluar. Dan yang ketiga, tidak ada sebarang projek-projek baru PPR yang telah siap untuk kita tawarkan kepada penyewa yang semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Kepong, Lim Lim Eng, beliau memaklumkan sehingga 30 September lalu terdapat sebuah projek perumahan awam sedang dalam pembinaan. Manakala 14 lagi berada dalam peringkat rundingan dan perancangan untuk dibina di sekitar Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Datuk Seri Jalaluddin menegaskan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mempergiat aktiviti penguasaan dan mengenakan tindakan tanpa kompromi kepada penyewa tidak bertanggungjawab. Unit PA atau PPR akan dirampas sekiranya penyewa tidak menetap di kediaman tersebut atau menyewakannya semula kepada individu lain. Tindakan sama juga akan dilaksanakan sekiranya ketua penyewa terlibat aktiviti jenayah termasuk dadah dan maksiat. Segala inisiatif yang disenaraikan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 adalah berdasarkan perancangan Kertas Putih Pertahanan KPP yang telah diluluskan di Parlimen pada 2 Disember 2019. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan di bawah RM ke-12 ialah memperkukuh benteng pertahanan di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman yang berhormat, antara inisiatif yang akan dilaksana dan di bawah RMK ke-12 ialah memperkukuhkan benteng pertahanan di Sabah dan Sarawak. Ini termasuk projek pembinaan kem 5 Brigade Tentera Darat Malaysia di Kota Belud, Sabah dan projek pembinaan Bay Base Tentera Udara Diraja Malaysia di Bintulu, Sarawak. Bagi meningkatkan keselamatan maritime di perairan negara pula, beberapa perolehan aset baru Tentera Laut Diraja Malaysia seperti 8 buah Littoral Mission Ship dan 13 buah Fast Interceptor Craft. Tambah beliau, Kementerian Pertahanan akan terus menekankan aspek kebajikan anggota ATM melalui pelbagai inisiatif yang akan diteruskan di bawah RM ke-12. Antara projek yang bakal dilaksanakan ialah pembinaan baharu 10,200 unit rumah keluarga angkatan tentera di seluruh negara. Pihak kementerian juga akan menaik taraf Hospital Angkatan Tentera Terendak di Sungai Udang, Melaka yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada anggota tentera, malah kepada penduduk di Sungai Udang serta kawasan sekitarnya. Datuk Seri Ikmal menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP. Yang sahih di Berita RTM. Saya Muhammad Cina Sami. Selamat malam.